Okay, alright. Siapa yang nak resign? Anda tengah kerja sekarang dan anda ada impian untuk resign daripada kerjaya anda sebagai apa-apalah kerjaya anda, cuba tuliskan nak resign dekat dalam ruangan komen. Okay, so kita malam ni boleh borak-borak sikit. Sebab sama juga saya, masa saya nak resign dulu, dari tahun 2012 lagi saya nak resign. Okay, dan Alhamdulillah saya resign pada tahun 2017. Dan dalam tempoh beberapa tahun tersebut, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun tu saya sebenarnya mencari-cari orang yang boleh berkongsi dengan saya apakah ceritanya bila resign. So saya mencari orang, kalau boleh ada orang yang dah resign, saya nak tanya dia, okey tak life after resign? Jadi hardly saya susah nak dapat orang yang nak berkongsi pengalaman mereka resign dan apa yang terjadi kepada mereka lepas resign. Jadi masa tu saya pegawai farmasi dan of course saya ada kawan-kawan yang sama dalam bidang saya farmasi, dan ada kawan-kawan saya yang belajar sama dengan saya dan start resign dan keluar daripada government lah masa tu. Jadi saya contact mereka dan saya tanya macam mana life after resign, okey ke tak? Okey. Tapi jawapan yang saya dapat adalah jawapan yang saya tak suka dengar, which is jawapan dia adalah jawapan macam orang kata jawapan play safe. Okey lah, ada masa okey, ada masa tak okey. Macam tu lah jawapan dia. Jawapan yang macam tak ada certainty. Jawapan yang saya nak adalah lepas resign, life okey, life mantap, life terbaik. Tapi saya tak dapat jawapan tu daripada rakan-rakan saya yang bertanya. Kebanyakan memberi jawapan yang okey lah, ada masa okey, ada masa tak okey, which is benda tu tak menguatkan jawapan yang tak menguatkan semangat saya untuk resign. Okay, jadi InsyaAllah pada malam ni saya nak share sedikit sebanyak pengalaman saya resign. Okay, apa yang saya buat sebelum resign dan macam mana saya dapat kekuatan saya untuk resign, dan apa yang terjadi kepada saya selepas resign. Okay, so kalau anda stay dari awal sampai habis, dan kalau kita punya viewers ni ramai malam ni, banyaklah benda yang saya akan kongsikan. Tapi kalau macam viewers tak ramai, macam tak ada ramai orang berminat ni, okay, kita cakap sikit-sikit je lah, macam tu. Alright, so kalau anda nak dapatkan pengalaman saya ni, saya nak share cerita pengalaman saya, make sure anda klik button share. Klik share banyak-banyak, okay, ke wall Facebook anda, ke grup-grup yang anda join, ataupun anda boleh share link ke WhatsApp group. Mungkin invite family anda untuk mendengar sama, ataupun rakan-rakan anda untuk mendengar bersama. Okay, so that kita punya sesi live ni meriah sedikit. Boleh ke boleh? Kalau tak ramai orang, saya just share on the surface saja. Okay, alright. Syahmi Klater ke ni? Syahmi Klater is watching. Azril Idris, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imi Arifin is watching. Azmi bin Babji Azmi is watching. Irwan Shah. Afiah Haja Ahmad, Alhamdulillah selalu naik notification once TNM live. Alright, ni mesti Puan Afiah dah selalu follow saya dan selalu komen dekat sesi live saya. Jadi anda akan dapat notification. Okay, alright. Jadi anda bolehlah follow saya selalu. Okay, alright. Mariana Muhammad, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaafar Abdul Razak is watching. Ami Hamzah, oh boleh jumpa tuan, saya kerja di Simpang Renggam. Yes, this is Kota Baru. Okay. KY Odeng, saya sekarang berada dalam dilema seperti tuan. Okay, alright. So betul, siapa yang nak resign ni memang kita berada dalam dilema lah. Especially yang kerja government. Macam saya dulu kerja government. Kerja government ni kerja yang stabil, ada masa depan, ada stability. Okay, bayangkan semua penjawat awam, okay, ketika COVID-19 melanda Malaysia, ketika PKP berlangsung 3 kali PKP. Okay, basically penjawat awam adalah orang yang tidak terjejas. Gaji jalan macam biasa. Ketika ramai orang kena buang kerja, penjawat awam sustain, relax je. Okay, dan tidak ada kena buang kerja lah. Okay, gaji jalan macam biasa. So, bila kita as penjawat awam ni nak berhenti kerja, it's not easy. Sebab inilah peluang yang baik, okay, yang orang kata
nikmat apa yang hendak didustakan kan. Macam tu kan. So basically kerja sebagai government ni kalau dapat sangat rugilah kalau lepaskan ataupun resign kan. Jadi saya betul juga, tetapi ada beberapa sebab kenapa kita buat keputusan resign. Okay, dan macam mana kita dapat kekuatan tersebut. Okay? Saya jarang cerita sebenarnya topik ni, tapi sebab dalam sesi Facebook Live sebelum ni ada yang tanya soalan pasal benda ni, dan saya janji nak jawab persoalan ni dalam sesi live akan datang. Jadi kita cubalah borak-borak pasal topik ni. Okay? Boleh? Alright, Shanim Aiman, tuan nak tanya, kalau main saham global macam Tesla, perlu buka akaun CDS lain ke? Saya tak pasti sebab saham global saya tak fokuskan. Jadi saya tak boleh nak bagi jawapan sebab saya tak buat saham global. Saya fokus kepada pasaran saham Bursa Malaysia. Mungkin nanti kalau saya dapat jawapannya tentang pasaran saham global ni macam mana nak buat, mungkin saya akan buat sesi live yang khas untuk saham global lah, insya-Allah. Okey, tengok macam mana. Alright, Imi Arifin hadir from Kelantan. Dah klik button share ke belum ni? Cuba klik button share. Kalau dah klik button share, komen dan share, okey? Khairul Nizam Arifin, kita semua orang Malaysia, betul tu. Muhammad Luqman is watching. Fatimah Nana Osman, Assalamualaikum Tuan Nizam, rasanya rumah kita dekat je kot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zairi, Assalam Tuan Saiful Zack. Saya nak resign jadi full time trader and full time traveller. Wow, suka jalan-jalan ya. Zulkifli Zul, salam Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Fauzi Razak. Zulkifli Zul, Tuan bila nak datang Shah Alam lagi? InsyaAllah. InsyaAllah minggu depan, 2 minggu lagi InsyaAllah saya ke Shah Alam. Muhammad Syamil Saharil is watching. Muhammad Isham nak resign. Zul Abdul Hamid nak resign. Oh, ramai yang nak resign rupanya. Okay, Nurah Muhammad is watching. Mariana Muhammad nak resign. Azman Zulkifli pun nak resign. Okay, Lee Ming Hui, Comel Lotes 10 tahun lagi nak resign. Okay, Umar Irwan, Saiful Zaid nak resign Tuan, jadi full time trader and full time traveller. Okay. Muhammad Isham 15 tahun dah kerja nak resign. Okay. Zaihan Mak Siddiq, Assalamualaikum, dah share Tuan. Okay, right, terima kasih kerana share. Zaihan Mak Siddiq, saya resign kerja di Singapore masa PKP, sekarang buka kedai kek. Resign masa mula-mula memang perit. Okay, right. Rosli B. Ahmad, salam Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Nizam Isa, betul Tuan. Tapi yang kerja government terpengaruh dengan skim-skim cepat kaya. Ialah sebab senang nak buat loan. Betul tu. Itu juga salah satu masalah di kalangan penjawat awam. Okay, sebab tu ilmu tentang pelaburan ni kena dipelajari supaya kita tak terjebak dengan skim-skim pelaburan di luar sana. Tu masalahnya. Kalau saya bercerita tentang apakah medium pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia yang patuh syariah, orang tak nak dengar. Tapi kalau skim pelaburan menipu dekat luar sana, orang laju je. Laju je follow. Tapi kalau dalam live kita cerita tentang saham yang betul, tentang pelaburan saham, strategi, ilmu, orang tak suka dengar. That's the problem. Okay, right? Tapi tak apa. Okay, siapa yang mendengar, insya-Allah perkongsian saya ni anda akan berada di tempat yang selamat. Okay, dan anda dapat elakkan daripada terjebak daripada skim-skim pelaburan menipu dekat luar sana sebab anda berada dalam tempat yang betul, di circle yang betul dan anda ada ilmu. Yang penting ada ilmu dan sentiasa berhati-hati dalam segala tindakan yang anda nak buat. Okay, jadi tahniah saya ucapkan kepada anda yang sentiasa follow saya dalam sesi live seperti sesi live pada malam ni. Okay. Okey, Jackie J. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah malam ni dapat juga mengikuti live Tuan. Dah lama tak jumpa Tuan. Okey, right. Suraya Muhammad Desa. Assalamualaikum Tuan M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Muhammad Syukri. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nisa Afni. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih ilmu yang diberi. Tuan, saya daftar guna FB suami. Boleh tak nak tukar FB saya? Senang nak tanya soalan berkenaan saham. Nisa Afni, boleh contact my team ya. Okay, untuk sebarang persoalan berkaitan dengan tukar akaun dan sebagainya, nanti anda kena contact my team. Sebab saya tak manage
tentang registration. Ada team saya yang khas untuk registration, so anda boleh hubungi my team. Okay, alright, boleh ya. Okay, Izzahar Johan is watching. Okay, so jadi kita berbalik kepada topik kita yang utama tentang resign. So soalan yang ditanya kepada saya, adakah saya menyesal ketika mula-mula saya resign daripada kerjaya saya sebagai pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia? Secara terus terangnya adalah ketika saya resign, saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal. Dan saya boleh katakan selepas daripada tahun 2017 saya resign, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sekarang, lebih kurang 4 tahun lah, lebih kurang 4 tahun saya resign. Saya rasa keputusan saya resign adalah keputusan yang terbaik yang saya buat. Lepas saya resign tu, saya rasa bebas. Dan saya rasa inilah kehidupan yang saya mahukan. Itulah yang saya rasakan lepas saya resign. Saya tak ada menyesal. Saya tinggalkan jawatan saya tinggalkan stream of income yang agak besar. Alright. Dan segala benefit sebagai seorang penjawat awam. Saya tak rasa menyesal. Sebab kenapa saya tak menyesal? Sebab keputusan yang saya buat tu adalah bukan satu keputusan yang terburu-buru ataupun keputusan yang tergesa-gesa. Saya memang plan untuk resign dan saya mempersiapkan diri saya untuk resign. Itu kata kunci yang penting yang kalau saya boleh kongsikan kepada anda. Saya tidak membuat keputusan terburu-buru untuk resign. Saya membuat persediaan. Saya mempersiapkan diri saya untuk resign. Itu yang menyebabkan bila saya resign pada tahun 2017, pada waktu tu umur saya 30 tahun dan saya tidak menyesal. Langsung tidak menyesal dengan keputusan tersebut. Malah saya gembira sebab saya mengambil keputusan tersebut pada waktu tersebut. Jadi kalau kita boleh balik semula di awalnya, saya pada tahun 2012 saya memulakan kerjaya saya sebagai pegawai farmasi. Saya found out that yang saya tidak ada passion dalam bidang farmasi ataupun bidang kesihatan. Dan seperti yang saya cerita sebelum ni, sebenarnya harapan ibu bapa saya adalah untuk saya jadi seorang doktor. Dan saya pada tahun 2006-2007 something happen to me yang menyebabkan saya terpaksa tukar ke bidang farmasi. Saya dapat JPA scholarship untuk sambung belajar dalam bidang farmasi, dalam bidang perubatan, jadi doktor. Tapi something happen in 2006 yang menyebabkan saya terpaksa tukar ke bidang farmasi. Dan alhamdulillah saya graduate dalam bidang farmasi. Tapi kalau saya fikir balik, kalau benda tu tak terjadi dan saya jadi seorang doktor, pasti saya akan lebih stres dengan kerjaya saya sebagai seorang doktor. So saya fikir apa yang berlaku dalam hidup ni sebenarnya ada hikmah. Kadang-kadang dalam life kita ada ups and down, yang kita tak suka, yang kita rasa struggle, tetapi sebenarnya waktu kita jatuh ataupun waktu kita tak suka tersebut, Allah sedang persiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. So saya percaya benda tu. Jadi pada tahun 2012 ketika saya memulakan kerjaya saya dalam farmasi ni, saya baru found out yang saya tak minat. Sebab masa zaman belajar, bila belajar, dia adalah kita di alam belajar ni alam akademik. So kita belajar ni untuk kita score dalam exam. Dan of course, kita boleh belajar, baca buku, join kelas, lepas tu dengar apa yang cikgu ajar, kita boleh jawab exam, kita boleh score. Alright, dan of course score with flying colours. Boleh, tak ada masalah sebab exam kan. Kita prepare, kalau kita baca buku, kita boleh jawab, insya-Allah boleh pass lah exam. Alright, dan dekat universiti pun mak saya selalu pesan, kita bukan nak dapat A, kita cuma nak pass sahaja. Pass untuk dapatkan sertifikat ataupun bachelor degree kita. Jadi dia tidaklah susah mana untuk kita berjaya di alam universiti. So alhamdulillah saya graduate dalam bidang farmasi. Dan saya layak untuk menjadi seorang pegawai farmasi. Tetapi bila saya masuk alam pekerjaan, barulah saya tahu yang ianya tak sesuai dengan diri saya. Passion dalam diri saya ni tak ada passion to care. Tak minat dengan
kerjaya tersebut. Bukan kerjaya tu tak bagus, farmasi tu bagus, sangat-sangat bagus. Okay, ia adalah satu kerjaya yang sangat mulia sebab membantu pesakit untuk dapatkan ubat yang betul. Okay, kita boleh intervene, kalau ada dos ke tersalah bagi dos, kita boleh perbetulkan. Alright, kita boleh guide pesakit untuk ambil injection insulin dengan betul, cara pakai puff, inhaler puff untuk orang yang asma kita boleh ajar. Okay, kita sediakan total parenteral nutrition untuk pesakit-pesakit yang perlukan nutrition, okay, yang tak boleh makan, dia kena pakai TPN kan. Okay, kita sediakan ubat-ubat kemoterapi untuk orang yang kena kanser. Farmasi adalah satu bidang yang mulia dan satu bidang profesional yang sangat-sangat bagus. Okay, bukan saya kata farmasi tak bagus. Farmasi adalah sangat-sangat bagus dan saya bertuah sebenarnya dapat menceburi dalam bidang farmasi. Okay, dan dapat pengalaman bekerja dalam bidang farmasi lebih kurang 6 tahun juga. Okay, tetapi ianya bukanlah sesuatu yang saya minat. So, dalam diri kita sebenarnya, okay, ada orang dia kerja, dia boleh kerja. Apa je kerja bagi dia, dia boleh kerja. Okay? Tapi ada orang macam saya, kita ada passion kita tersendiri. Kita ada benda kerja kita tak boleh nak buat, ada benda kerja yang kita, kalau kita buat, kita akan perform dengan lebih baik. Okay, so kita sebut dia passion dalam bekerja. So, ada orang tak ada passion tu sebab dia tak tahu passion dia apa, dia tak jumpa passion dia. Jadi dia kerjalah apa yang ada depan mata dia. Okay, tetapi Alhamdulillah saya nampak apa yang saya minat, apa yang saya tak minat, apa yang saya tak sesuai. So, saya dapat tahu pada tahun 2012 dan saya struggling sebab saya perlu buat benda yang saya tak berapa minat. So, that's the situation. Okay, ketika waktu tahun 2012 tu, dan of course lah, bila kita buat sesuatu benda yang kita tak minat, okay, walaupun kita seseorang yang sangat bermotivasi untuk pergi kerja, tetapi akhirnya because of tak minat dan challenges yang ada di tempat kerja membuatkan lama-lama kita jadi demotivated juga. Okay, makin lama makin rasa stres, rasa down, rasa tak happy. Okay, sehinggalah timbul perasaan nak resign. Okay, tak best lah macam ni, tak seronok lah kerja macam ni. Okay, jadi ada perasaan nak resign lah. Jadi itulah yang berlaku pada saya pada tahun 2012 di awal waktu saya baru sahaja memulakan kerjaya saya sebagai pegawai farmasi. Okay, dan kalau saya pernah cerita, student-student saya tahu cerita saya. Okay, pada waktu tu saya berbincang dengan ibu bapa saya. Okay, boleh tak saya resign daripada kerjaya saya sebagai farmasi sebab saya tak minat, saya rasa struggle, saya rasa stress. Okay, saya rasa tak happy lah sebenarnya. Okay, tetapi pada waktu tu bila saya bincang dengan parents saya nasihatkan supaya tak resign. Okay, sebab bukan mudah untuk dapat peluang kerjaya dalam bidang farmasi sebagai penjawat awam, gaji pun bagus. Okay, setiap tahun ada increment salary. Okay, cuti pun banyak, kerja pun taklah teruk sangat. Okay, jadi yes, betul. Itu semua argument ataupun points daripada parents saya yang saya tak dapat deny. Betul apa yang mereka cakap. Okay, dan of course, sekiranya saya resign pada waktu tu, okay, pasti saya sendiri yang akan susah. Sebab bila kita resign, tak ada pendapatan. Okay, jadi kalau tak ada pendapatan, macam mana nak sara hidup? Okay, macam mana nak bayar komitmen kereta, minyak kereta kan? Makan, minum, kalau sewa rumah ke, dan sebagainya lah. Lepas tu nanti nak kahwin macam mana kalau tak ada pendapatan. Lepas tu kalau ada anak, macam mana nak sara keluarga kan kalau tak ada pendapatan. So yes, saya pun rasa betul lah kalau saya resign nanti saya sendiri yang akan susah. Okay, jadi pada waktu tu saya setuju dengan nasihat ibu bapa saya supaya saya tak resign. Okay, 2012, ni cerita 2012. Adakah anda masih bersama dengan saya ni? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Kalau anda masih bersama dengan saya, komen yes. Sebab saya memang tak berapa suka sangat kalau saya cakap ni tak ada orang dengar ni, saya cakap seorang-seorang. Tolong respon dulu, adakah okey kalau anda sedang mendengar, komen yes di ruangan komen di bawah. Okey, untuk saya teruskan cerita saya ni. Boleh? Fatimah Nana Osman Azhan Malik is watching. Mariana Muhammad yes. Okey, Emas Ikhtiar pun ada. Okey, yes. Terima kasih yang bagi saya like.
Yes, pengeras untuk sesi live saya kena ada like dan juga love. Kena bagi love banyak-banyak. Okay, jangan duduk senyap je. Kena tekan sikit dekat dalam sesi live saya. Okay, boleh? Alright, Aiman Razwan, yes. Okay, Oyen Opet, jelas. Yes. Lan Minin, yes. Okay, terima kasih. Banyak like, love. Memang sporting lah anda malam ni. Malam apa? Malam Sabtu kan? Sabtu malam Ahad ni kan? Okay, alright. Okay, Bro Ali ada tuan. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang respon. Saya suka kepada anda yang committed dalam sesi live, berikan tumpuan, okay, fokus mendengar. Okay, moga-moga ada manfaat untuk anda. Okay, dan hopefully sesi ni memberi manfaat juga kepada lebih ramai orang lagi. Okay, alright. Bantu saya klik button share satu kali lagi, okay? Macam tu. Okay, alright. So, jadi itulah keadaan dia di mana bila saya nak berhenti kerja tu, saya tak boleh berhenti kerja pada waktu tu. Okey, Emas Ikhtiar, saya pun pharmacist TNM. Alright, hai kawan pharmacist. So kalau kita cakap pasal terma-terma pharmacist ni, Emas Ikhtiar boleh faham lah okey, alright. Setakat paracetamol tu biasalah paracetamol, apa lagi? Metformin, apa lagi? Amlodipine, itu adalah perkara biasa untuk pharmacist. Okay, alright. So, boleh saya teruskan Okay, so apa yang saya nak cerita lagi kepada anda adalah tahun 2012 saya dah ada impian untuk resign, tetapi saya tak boleh nak berhenti, saya tak boleh nak resign sebab faktornya adalah faktor wang. Okay, kalau saya berhenti kerja, nanti saya tak ada duit, saya yang susah. Jadi saya pun terpaksalah meneruskan kerja saya di situ, di farmasi, di bahagian farmasi. Okay, dalam waktu saya tak berapa suka, tak happy, struggling, tetap teruskan juga perjalanan saya. Okay, jadi point saya dekat sini adalah walaupun saya nak resign, saya tak terus resign. Okay, daripada tahun 2012 sehingga tahun 2017, okay, barulah saya resign. Jadi daripada 2012 ke 2017, saya mengambil pendekatan untuk mempersiapkan diri saya untuk resign. Itu point saya. Okay, kalau anda nak resign, anda kena persiapkan diri anda dari segi kewangan, okay, dari segi pendapatan anda. Okay, so apa yang saya fikir pada waktu tu adalah saya tak boleh resign sebab saya akan bermasalah dari segi pendapatan. So, dan saya fikir, what if kalau saya ada pendapatan, kalau saya resign dan saya ada pendapatan di luar sana yang sama dengan gaji saya ataupun lebih tinggi daripada gaji saya, pasti saya boleh resign. Itu pandangan saya pada waktu tu. Jadi saya boleh tinggalkan saya punya kerjaya saya sebagai pharmacist dan saya ada income di luar sana yang saya boleh still live my life. Okay, jadi itulah idea saya dan pada waktu tu saya fikir nak berbisnes. Okay, nak berbisnes. Okay, dan saya mula aggressively belajar tentang bisnes. Okay, dan saya belajar macam mana nak buat marketing, sales. Dan pada waktu tu juga saya mula belajar tentang pelaburan. Okay, saya belajar tentang pelaburan hartanah, macam mana beli rumah untuk buat sewa, dapatkan positive cash flow. So, saya bermula 2012 tu, banyak masa saya gunakan untuk belajar, untuk fikir macam mana nak tambah sumber pendapatan tambahan selain daripada kerjaya saya sebagai pegawai farmasi. Okay, so itulah di mana waktu saya bermula, okay, dan saya mempersiapkan diri saya, okay, untuk membolehkan saya resign pada waktu tersebut. Okay, jadi itulah ceritanya. Okay, dan along the way banyak ups and down. Okay, bukannya terus saya boleh resign. Okay, banyak yang saya lalui lah dalam proses 5-6 tahun tersebut, and it's not easy for me. Tetapi sebab saya dah set matlamat yang saya nak resign one day, saya tak nak kerja sampai umur 50 tahun, 55 tahun, okay, maka saya buat yang terbaik, okay, untuk mempersiapkan diri saya, okay, untuk resign. Okay, so that's the idea lah. Okay, alright. Zaihan Mak Sidik, wah tuan dah level titanium, tahniah, nampak lenjat tu. Okay, alright. Okay, alright. Okay, so ada apa-apa soalan so far?
Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan so far? Tadi saya ada nampak soalan. Line okey ke? Adakah line internet kita okey? Kalau okey, komen okey dulu. Hanif Hasni, masa nak resign ada hutang bank tak tuan? Ada hutang bank, ada loan kereta ada, still ada. Okay, right. Okay, ada soalan tak? So far tak ada soalan. Okay, right. So far okay line okay Okay, right. So macam itulah dia. Okay, so apa yang membuatkan saya berani untuk membuat keputusan untuk resign pada tahun 2017. Okay, selepas saya, dia macam ni tau, bila kita buat persediaan, mungkin kita ada cukup duit untuk kita resign, tetapi nak buat keputusan untuk berhenti tu it's not easy. Sebab duit yang ada mungkin boleh habis, betul. Okay, jadi kita akan bermain dengan ketakutan. What if kalau kita gagal dalam apa yang kita buat dan menyebabkan kita jadi lebih susah selepas kita selepas kita resign. Itu adalah persoalannya lah. Okay, dan saya pun ada juga persoalan tersebut. Okay, tetapi ada satu perkara yang terjadi yang menyebabkan saya yakin untuk resign. Okay, saya nak share dengan anda ada satu perkara yang saya dapat certainty lah untuk resign pada tahun 2017. Okay, alright, so saya akan share sekejap lagi. Okay, alright, Fazli Said, daily sharing by Tim Saham Masri dah stop. Yes, dah stop dah. Kita dah tak buat lagi dah sesi sharing every day. Okay, saya yang fokus untuk buat live lah. Okay, Cempaka Kuning, orang tak pernah sekolah boleh pandai tak kalau belajar saham tuan? Tak tahu saya. Okay, alright, boleh cuba dulu. Okay, Amin Saham Johor, salam Tuan Nizam. Okay, alright. Okay, jadi pada tahun 2017 saya ada menonton satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia bercakap tentang konsep rezeki lah. Okay, dan saya rasa itu salah satu turning point yang membuatkan saya mendapat keyakinan dan juga keberanian untuk resign. Okay, dan soalan dia sama juga. Adakah macam mana nak resign? Okay, takut tak ada income lepas tu. So apa yang dia cakap rezeki ni bukan daripada gaji kita. Gaji tu, pendapatan daripada gaji tu bukan rezeki. Sebab ramai orang salah faham. Dia rasa gaji tu adalah rezeki. Sebenarnya tak, gaji tu bukan rezeki. Rezeki tu adalah daripada Allah dan macam-macam rezeki yang Allah bagi sebenarnya. Okey. Jadi bukan bermaksud bila kita resign dan kita tak ada gaji maka kita tidak ada rezeki. Dia bukan macam tu. Rezeki ni Allah sediakan kepada kita dalam pelbagai cara. Okey, bukan sahaja daripada gaji semata-mata lah. Okay? Jadi kita kena yakinlah dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, yang Allah sediakan kepada kita ni selagi kita bernyawa, insya-Allah ada rezeki kepada kita ni yang Allah sediakan untuk kita. Alright, dan itulah perkara yang menyebabkan saya rasa yes, of course kita kena percaya kepada rezeki. Okay, dan pada tahun 2017 saya ambil keputusan untuk resign. So saya hantar 1 month letter notice 1 month notice kepada bos saya. Alright, dan pada bulan Oktober 2017 adalah bulan terakhir saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya selepas daripada tu saya dah tak berkhidmat lagi dan segalanya berubah bagi saya, which is saya tidak ada lagi bos, saya tidak ada lagi peraturan, saya tidak lagi ada tugas-tugas yang saya kena buat setiap hari. Okay, jadi semuanya berubah. Sebab saya dulu kan,
saya masuk kerja pukul 7.30 pagi dan saya balik pukul 4.30 petang. Okay, dan bila masuk pukul 7.30 pagi tu, biasanya pukul 7 pagi saya dah sampai dah dekat tempat parking office kan, tempat kerja kan. Jadi saya memang bangun awal dan saya memang mempersiapkan diri saya untuk pergi kerja. Tapi bila dah berhenti kerja, resign, saya dah tak ada cempaka kuning. Tuan bagi jawapan macam kawan tuan bagi jawapan juga tak meyakinkan. Oh, tak meyakinkan Okay, alright. Nantilah, belum habis cerita lagi. Okay, alright. So bila saya resign tu, apa yang terjadi kepada saya adalah saya dah tak ada bos, tak ada peraturan, saya tak perlu punch in dan punch out. Jadi apa yang terjadi pada saya adalah 3 bulan selepas saya berhenti kerja tu, saya macam culture shock, kita sebut culture shock. Okay, culture shock ni adalah keadaan di mana kita tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat lepas berhenti kerja tu. Okay, so saya ingat lagi 3 bulan yang pertama lepas saya resign, saya banyak berbaring dan tidur sepanjang hari tau. Saya baring dan tidur sepanjang hari. Daripada hari ke hari, kadang-kadang pukul 12 tengah hari baru bangun. Okay, dan saya tak buat apa-apa. Okay, dan saya cuma bangun tengok saham saya je kadang-kadang. Itulah yang terjadi pada saya dalam 3 bulan yang pertama. 3 bulan tau. Okay, 3 bulan. Okay, dan pada waktu tu pula saya baru dapat anak kedua saya. Baru lahir tahun 2017 tu. Okay, jadi saya memang banyak spend masa dengan anak-anak saya. Okay, so saya tak buat apa-apa. Memang saya tak buat apa-apa. Itulah yang terjadi kepada saya. Sehinggalah okay, saya rasa masa ni sangat-sangat berharga dan saya mesti memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, masa yang saya ada ni, okay, saya boleh relax, duduk kat rumah tak buat apa-apa. Tetapi okay, selagi kita ada masa ni, okay, sepatutnya kita ada kudrat dan tenaga ni, apa kata kita gunakan untuk memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, sebab itulah okay, saya bangkit balik semula dan plan apa yang saya boleh contribute kepada society, okay, kepada orang ramai. Okay, dan saya buat lebih banyak sharing lah, okay, kepada orang ramai. Okay, so that's the idea apa yang berlaku kepada saya. Alright, dan in terms of rezeki, sebenarnya saya boleh katakan lepas saya resign, rezeki tetap ada. Alright, dan ada masanya rezeki lebih besar lagi selepas resign sebenarnya. Jadi sebenarnya soal rezeki ni kita memang tak tahu. Okay, rezeki ni adalah soal urusan Allah yang memberi. Okay, dan Allah sebenarnya memberi kita terlalu banyak rezeki. Kalau kita bersyukur, insya-Allah lagi banyak rezeki yang Allah akan bagi. Okay, jadi kita of course lah, bukan kita duduk saja-saja je rezeki datang. Kita kena usaha, kita kena buat perancangan dan sebagainya. Tetapi rezeki tu insya-Allah ada, okay, apabila kita teruskan kehidupan kita seperti biasa. Okay, jadi kalau orang tanya saya, adakah saya menyesal ataupun tidak selepas saya resign? Jawapannya saya tak menyesal. Sebab kehidupan saya bertambah baik selepas saya resign. Itu maksud dia. Kehidupan saya bertambah baik, saya ada time freedom, saya boleh spend time dengan family saya boleh tengok anak-anak saya membesar di depan mata saya. Okay, dan saya rasa ada freedom. Saya ada financial freedom dan juga time freedom. So itu adalah perkara yang saya sukalah bila saya resign basically. Tetapi seperti yang saya katakan, semua ni datang dengan persediaan dan juga perancangan. Okay, bukan terus resign macam tu sahaja. Jadi saya dah plan dan saya ada bina stream of income dari bisnes, dari saham, dari pelaburan hartanah yang saya buat. Jadi macam saya cakap, multiple sources of income lah. Okay, sebab mentor saya ajar tentang multiple sources of income. Jadi kita buat multiple sources of income supaya okay, kita dapat grow kewangan kita dengan lebih cepat
dan kita boleh sustain dengan lebih baik lagi. Okay, so kepada orang yang nak berhenti kerja, nak resign, okay, sekiranya anda tanya pendapat saya kan, adakah anda sepatutnya resign ataupun tidak dalam kerjaya anda, dalam apa yang anda buat sekarang? Sebenarnya soalan ni bergantung kepada anda. Bergantung kepada anda. Adakah anda dah bersedia ataupun tidak? Adakah anda dah buat persediaan untuk resign ataupun tidak? Ataupun anda sekadar tak suka dengan kerjaya anda, sebab tu anda nak resign. Okay, kalau anda jenis yang saya tak suka, dah stres dengan tempat kerja dan saya nak resign, tetapi anda tidak buat apa-apa persediaan, especially persediaan tentang kewangan, okay, itulah yang akan menyebabkan anda buat keputusan yang mungkin akan membahayakan diri anda lagi. Tetapi kalau anda memang dah plan, memang anda dah buat persediaan, okay, anda dah ada simpanan yang cukup dan anda tahu apa yang anda nak buat selepas resign, okay, then it's going to be okay sebenarnya. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Okay, jadi itulah keadaannya. Anda kena buat persediaan. Okey, nombor satu persediaan. Okey, nombor dua adalah adakah nak resign ataupun tidak? Sebenarnya dia macam ni. Kenapa anda nak sangat resign? Okey, macam saya memang tak minat dengan kerjaya saya dan saya memang tak rasa nak bekerja lama dan saya ada benda yang saya nak buat di luar sana. Okey, saya rasa saya worth my time ni much better kalau saya buat benda yang saya minat. Okay, jadi saya memang ada sesuatu benda yang saya nak buat. Bukannya saya berhenti dan saya just saja je tak ada buat apa-apa. Okay, saya ada benda yang saya nak fokuskan, nak buat. Okay, jadi itulah persoalan yang anda kena jawab sekiranya anda nak resign. Kalau anda tak minat, anda minat apa sebenarnya? Kalau anda tak ada passion dekat dalam kerjaya anda sekarang, anda punya passion adalah apa? Okay, dan adakah passion anda tu boleh mendatangkan duit ataupun tidak? Ataupun sekadar hobi yang menghabiskan duit. Jadi benda-benda macam ni anda kena faham dan anda kena identify diri anda terlebih dahulu, barulah anda boleh buat keputusan yang lebih waras ataupun keputusan yang lebih baik lagi. Okay, dan kalau orang tanya saya adakah okey untuk resign ataupun tidak, sebenarnya kan untuk zaman sekarang yang serba mencabar, kalau anda tanya saya, okay, kalau anda suka dengan kerja anda, nasihat saya adalah jangan resign. Okay, tak perlu resign. Kalau anda memang bagus dengan kerja anda dan gajinya bagus, okay, dan dia tidak menghalang anda untuk live your life dengan baik, okay, which is anda still manageable, okay, why not anda teruskan kerja anda tapi dalam masa yang sama anda create multiple sources of income. Okay, buat sumber pendapatan pelbagai supaya kewangan anda grow dengan lebih cepat sehinggalah sampai satu masa sekiranya anda nak resign, anda boleh resign tanpa perlu fikir terlalu banyak tentang kewangan sebab anda dah ada stream of income yang banyak. Okay, so that's the idea yang saya rasa saya nak kongsikan dengan anda pada malam ni, okay, tentang resign, topik resign ni. Alright, dan kebanyakan kita bermain dengan ketakutan untuk resign sebab kita tidak ada persediaan, kita tak tahu apa yang kita nak buat untuk kelangsungan hidup. Alright, dan juga kita tak faham konsep rezeki. Kita pegang konsep rezeki yang salah, sebab tu kita takut nak resign. Okay, dan basically itulah antara perkara yang menjadi faktor-faktor kenapa kita takut untuk resign. Okay, jadi nasihat saya lah, macam saya katakan, kalau boleh jangan resign. Kalau income tu kan ada income kan, baik kita hargai income yang ada, okay, dan jangan ambil keputusan yang terburu-buru, keputusan yang boleh membahayakan diri kita dan juga keluarga lah. Okay, dan kalau saya boleh tambah lagi, sebenarnya dalam kita membuat persediaan ni, okay, antara perkara yang penting untuk anda buat persediaan adalah tentang anda punya cash flow. Okay, kalau cakap cash flow orang tak faham. Okay, kalau saya cakap dalam bahasa yang lebih mudah adalah apakah komitmen anda setiap bulan. Okay, apa yang anda kena bayar dan adakah income anda lebih besar daripada perbelanjaan anda, komitmen anda. Benda ni anda kena perhatikan terlebih dahulu. Okay? So dari segi kewangan yang baik adalah jangan sampai anda punya perbelanjaan ataupun komitmen lebih tinggi daripada income anda ataupun sama dengan income anda. Anda tidak boleh
resign kalau macam tu. Okay, so apa benda yang saya selalu buat adalah saya nak rendahkan komitmen tetapi saya nak tingkatkan pendapatan. Okay, pendapatan tu mesti berkali ganda lebih banyak daripada kita punya expenses. So macam mana kita nak kurangkan expenses? Jawapannya kita jangan belanja terlalu banyak lah. Belanja ikut keperluan, alright, dan jangan bermewah-mewahan. Okay, dan nak beli barang yang mahal bukan salah, tetapi anda kena kumpul dulu baru anda beli. Okay, bukannya beli dulu baru fikir macam mana nak bayar. Okay, so that's the thing dari segi kewangan yang kita boleh buat supaya kita dapat mempunyai kewangan yang lebih baik lah basically. Okay, alright. So far adakah anda faham apa yang saya kongsikan ni? Siapa yang rasa anda macam belajar sesuatu daripada sharing saya ni? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Adakah anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat malam ni? Ke anda tak faham apa saya share? Sebab saya tak ada skrip saya share ni, saya just share on apa yang saya fikirkan tentang topik ni. Jadi yang saya kongsikan hari ni, malam ni adalah dari hati lah lebih kurang. So lebih kurang spontan lah basically. Okay, Fatimah Nana Osman, faham, memang bermanfaat. Okay, Alhamdulillah. Okay, right. Kalau boleh faham tu kira okay lah. Okay, Mahfuz Ahmad, faham tuan. Okay, lagi Comel Lotte, bermanfaat. Okay, alright. Ika Ahmad, ya, bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau ada manfaat, okay lah. Okay, alright. So itulah dia cerita tentang topik resign. Okay, saya harap saya dapatlah berkongsi dan anda nampaklah cerita saya macam mana. Okay, ataupun anda kalau ada soalan apa-apa ke boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau mungkin apa yang saya kongsikan ni tak sampai kepada apa yang anda fikirkan tentang topik resign, anda mungkin cuba tanya soalan dekat ruangan komen bawah. Boleh tak? Jamal Udil, kalau tidak tahu nak buat apa, janganlah berhenti kerja. Faham? Yes, betul tu. Okay. Alright. Bro Ali, selepas hadir newbie saham Mastery oleh Tuan pada penghujung bulan Januari 2022, saya sudah makin jelas tentang pelaburan saham. Sekarang sedang tunggu akaun CDS trading, sementara tu sedang mantapkan ilmu yang Tuan beri. Ilmu Tuan tak ternilai dan saya amat bersyukur sebab Tuan orang pertama yang ajar dari mula. Tak sabar nak join kelas pada 16 hari bulan nanti, insyaAllah. 16 hari bulan nanti kita buat kelas malam. Okay, so siapa yang suka kelas malam, boleh join saya pada 16 Februari 2022. Okay, jika tidak ada aral, sihat kita semua, kita dapat jumpa dalam sesi Zoom. Okay, so saya akan ajarkan kepada anda tentang cara jana wang dari saham. Okay, khas untuk newbie yang baru saja nak memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Jack J, bermanfaat Tuan. Dapat saya belajar dari kesilapan saya yang lepas. Terima kasih Tuan. Okay, sama-sama. Fazli Said, dah lama nak resign, backup belum mantap. Okey, tak apa. Bagi anda yang nak resign tapi masih belum mampu, belum boleh lagi, tak apa, sabar. Okey, jangan terburu-buru, jangan membuat keputusan membabi buta. Jangan. Okey, so just fokus kepada mempersiapkan diri anda. Okey, dan fokus kepada improve kewangan anda. Itu adalah perkara yang anda kena buat macam tu. Okay, Nissan Skyline, Tuan, semasa Tuan resign berapa modal semasa trade awal pada tahun 2017? Dah tak ingat lah modal tahun 2017. Okay, tak ingat dah berapa dah, tak ingat. Okay, alright. Rozimi Zakaria, Tuan, macam mana nak join kelas? Nak join kelas, anda boleh PM kami, nanti tim saya akan berikan info macam mana untuk join our class. Anda kena register dulu. Okay, nanti kita akan berikan info lanjut. Okay, Nizam Isa, kerja farmasi ni dia lebih kepada banyak ingat ubat-ubat. Tengok Tuan lebih pada bercakap yang yakinkan orang lain. Yes, betul tu. Kerjaya farmasi ni kalau saya boleh share dengan anda, antara benda yang kita buat adalah kita dispense ubat. Dispense ubat maksudnya dekat outpatient pharmacy. So kita akan bagi ubat lah kepada pesakit, kena terangkan pasal ubat tu, cara pengambilan ubat. Okay, so selain tu juga ada juga masa kita pharmacist ni kerja dekat dalam ward. Okay, ni kalau hospital setting lah, hospital setting ya. So bila dekat dalam ward kita akan bekerja dengan doctors. Jadi doctors kalau dia nak bagi ubat, contohnya macam antibiotik ke
ataupun ubat-ubat tertentu yang macam ubat darah tinggi ke, ubat kencing manis ke, semua tu ubat yang kita kena consider dia punya dose based on renal function setiap pesakit tersebut. Jadi pharmacist punya tugas adalah untuk tolong kirakan dos yang betul, yang sesuai dengan pesakit, supaya dos yang diberikan tu dapat memberikan therapeutic effect, therapeutic effect, alright, dan tidak memberikan side effect kepada pesakit tersebut lah, side effect yang teruk kepada pesakit tersebut. Jadi itu antara role ataupun tugas pharmacist. Dan selain tu juga kita buat inpatient pharmacy, sediakan ubat-ubat untuk pesakit-pesakit dalam ward. Kan dalam ward kan ada dapat terima ubat kan. Ubat tu datang daripada pharmacy lah yang sediakan ubat tu. Jadi nak bagi ubat kepada pesakit yang betul, semua tu adalah kerja-kerja pharmacist. Right. Jadi adalah sedikit pengalaman. Bukan semua yang tak best tentang farmasi. Saya seronok juga kerja dengan farmasi, dalam bidang farmasi. Ada banyak perkara yang best dalam farmasi, cuma tak ada passion. Tak ada passion untuk bekerja berterusan dekat dalam bidang tersebut, dan saya lebih minat dalam bidang kewangan, dalam bidang pelaburan. Dan saya enjoy dengan life saya sekarang, apa yang saya buat. Melabur saham adalah satu perkara yang saya suka buat, seronok buat. Dan mengkaji saham, mencari peluang dalam pasaran saham. Kemudian saya suka training saham, saya suka bantu orang ramai untuk mulakan langkah dalam saham. So itulah benda yang minat saya. Dan passion ni kalau anda dapat jumpa dalam diri anda, anda buat benda yang anda minat, benda yang anda passion, result anda akan berbeza. Berbeza daripada orang yang buat sebab terpaksa. Jadi saya sangat-sangat percaya kepada find your own passion dan work for your interest ataupun work for your passion. Anda akan dapat satisfaction dalam bekerja dan kehidupan anda. Itu adalah perkara yang saya rasa saya boleh kongsikan. Tetapi sebelum saya akhiri sesi live ni, saya ingin berkongsi dengan anda pesanan mentor saya. Pada tahun 2014, saya berjumpa dengan mentor saya. Dan pada waktu tu saya memang nak resign. Saya berada dalam satu keadaan yang sangat tertekan, yang saya kata kalau boleh hari ni juga aku nak resign. Tahun 2014. Dan saya berjumpa dengan mentor saya, dan mentor saya pesan kepada saya pada waktu tu, dia kata, Nizam, dalam hidup ni do what you love. Kalau anda nak berjaya, buat benda yang anda suka, buat benda yang anda cintai. Kalau anda nak berjaya, anda kena buat benda yang anda cintai. Tetapi kalau if you cannot do what you love, try to love what you are doing. Macam tu lah lebih kurang. Sekiranya anda tak boleh buat benda yang anda cintai, belajar untuk mencintai benda yang anda sedang buat. Macam tu lah lebih kurang ayat dia. So itu yang mentor saya pesan kepada saya. Maksudnya macam ni tau. Kalau nak berjaya, anda kena buat benda yang anda minat, benda yang anda suka. Tetapi kalau anda tak mampu buat benda yang anda minat tu, tak mampu nak buat, sekarang ni tak mampu, belajar untuk mencintai benda yang anda tengah buat. Saya pada waktu tu tengah buat farmasi. Dan saya tak mampu nak resign pada waktu tu. Kalau saya resign, memang saya susah pada waktu tu. Jadi mentor saya pesan, buat yang terbaik dalam bidang farmasi tu. Pergi kerja as seorang performer. Jangan seperti seorang loser. Itu mentor saya ajar, dia kata. Dan kenapa dia ajar macam ni? Sebab dia kata, sekiranya you boleh buat sesuatu benda yang you tak suka, benda ni you tak suka, tapi you boleh buat terbaik, you boleh buat sangat terbaik, gila terbaik. Jadi apabila anda boleh buat benda yang anda suka nanti, pasti you boleh buat gila-gila terbaik. Dan anda boleh dapat result yang jauh luar biasa bila anda buat benda yang anda minat. So masa tu bila mentor saya cakap macam tu kat saya kan, saya rasa macam strike my mind. Dan saya rasa macam, this is the thing yang saya betul-betul belajar daripada mentor saya. Jadi saya teruskan perjalanan saya. Saya buat juga farmasi saya yang terbaik, dan give my best dalam kerjaya saya. Saya bukan pergi kerja sebagai seorang loser, tapi saya pergi sebagai seorang performer, buat yang terbaik walaupun saya tak minat kerjaya tersebut. Sehinggalah saya dapat peluang untuk resign, saya diberi kekuatan untuk resign, saya diberi kefahaman untuk resign,
dan saya resign dan saya buat benda yang saya minat, alhamdulillah saya dapat give my all out, my best. Okay, dan sebab itulah ramai di kalangan student saya yang bagi feedback, mudah faham apa yang saya ajarkan. Okay, dan saya dapat banyak positive feedback daripada student saya. So, itu adalah perkara yang saya rasa benda betul yang saya pelajari daripada mentor saya. Alright, dan inilah benda yang saya nak share dengan anda pada malam ni. Okay, dan saya bukanlah nak meyakinkan anda untuk resign ataupun tidak. Itu bukan tugas saya. Okay, bukan benda yang maksud ataupun matlamat sesi live saya. Saya sekadar berkongsi apa yang terjadi kepada saya. At the end of the day, you have to make your own decision. Okay, anda nak berhenti kerja ke, anda nak kerja ke, terus bekerja ke, anda tak nak buat apa-apa ke, suka hati anda. Anda kena ambil tanggungjawab atas keputusan anda. Jangan buat sesuatu keputusan sebab orang lain. Sebab bila anda buat sesuatu keputusan sebab orang lain dan anda mengalami masalah ataupun gagal dalam keputusan tersebut, anda akan mudah untuk blame orang lain. Okay? Jadi anda tidak bertanggungjawab atas keputusan yang anda buat sendiri. So itu yang akan jadi masalah apabila anda bergantung kepada orang lain. Okay? Dan saya harap inilah pesanan yang saya perlu sampaikan kepada anda, especially berkaitan topik resign ni. Dia adalah satu keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Alright, buatlah keputusan yang terbaik, buat persediaan dan rancang masa hadapan anda. Okay, dan at the end of the day, kembalilah kepada istikharah bila kita nak buat sesuatu keputusan yang besar. Okay, dapatkan petunjuk, okay, supaya Allah berikan kita jalan yang terbaik untuk kita lalui. So itulah apa yang ingin saya sampaikan kepada anda malam ni. Saya harap ianya bermanfaat, okay, dan memberi sedikit sudut pandang kepada anda semua. Okay, alright, Nissan Skyline. Tuan nak tanya macam mana tuan sebagai trader, adakah tuan hold lebih 2 bulan atau fokus setiap hari? Saya beli saham ikut peluang dan potensi yang ada dalam pasaran saham. Ada counter, kalau dia ada potensi saya beli, kalau tak ada potensi saya tak beli. Alright, dan berapa lama saya hold sesuatu saham depends juga kepada counter tu. Kalau counter tu memerlukan saya hold lama, saya akan hold. Kalau counter tu naik cepat, alhamdulillah rezeki saya. Okey, jadi dia adalah satu benda yang subjektif, bukannya set. Okey, saya nak beli saham, jual saham dalam masa 2 minggu je atau 1 hari je. Tak. Saya tak set masa untuk trade. Saya open kepada potensi dan peluang. Okay, dan saya bertindak mengikut signal. Ada buy signal saya beli, ada sell signal saya jual. Okay, berapa lama ataupun berapa cepat, itu bukan saya punya concern. That's my way of trading lah basically. Okay, alright, so hopefully menjawab persoalan anda. Okay, alright. Cempaka kuning, saya dah daftar tarikh 16 hari bulan tapi link tak dapat lagi. Okay, nanti tim saya akan hubungi anda ya. Okay, alright. Okay, alright. So, saya rasa itu saja untuk sesi malam ni. Kita dah berlangsung live lebih kurang sejam. Alright, jadi terima kasih kepada anda yang setia mendengar dari awal sampai habis. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. So, kalau anda suka dengan sesi live saya macam ni, saya berkongsi pengalaman saya, komen suka banyak-banyak. Okay, kalau tak suka, nanti saya tak ceritalah pengalaman saya. Okay, tulis banyak-banyak. Okay, dan suka. Alright, dan nanti insyaAllah kita akan buat sesi live dan buat sharing lebih banyak lagi untuk manfaat anda semua. Okay, so setakat ini saja. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton dari awal sampai habis. Terima kasih yang menonton secara live. Terima kasih yang menonton secara ulang tayang. Terima kasih yang dah tonton, patut ulang balik, dengar lagi sekali. Okay, terima kasih banyak. Okay, saya sangat-sangat hargai. Okay, dan insyaAllah kita jumpa dalam sesi live yang akan datang. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM. You are the next millionaire. Take care dan bye-bye.